Maka bila kamu duk ngaji dalam kelas, kadang-kadang jumpa Mus'ab bin Umair. Siapa dia Mus'ab bin Umair ni? Dengar nama siapa kawan satu dom ya, Mus'ab bin Umair ni sama tak? Tengok Aiman Syarokhan, lagu macam Ustaz Aiman, bukan dia, hak tu orang lain kan. Maka Mus'ab bin Umair juga di antara seorang sahabat yang taat dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi ni insya-Allah Ustaz akan kongsi 2 ataupun 3 cerita. Ustaz tak boleh lama-lama, insya-Allah dalam 7 suku 7.20 tu Ustaz berhenti. Ustaz nak pergi Penang pula kuliah maghrib dah khutbah Jumaat di Masjid Ar-Kuda Bukit Gajang, dan malamnya di kuliah maghrib di Masjid Keladi, Kampung Keladi Kulim dekat dengan Taman Selasih. Maka kisah yang kedua kisah Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang handsome, yang macho. Orang Arab dipanggil wasimun, handsome. Maka Mus'ab bin Umair ni dia hidup di Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan kehidupan dia yang serba mewah, banyak kekayaan yang mak ayah dia bagi, seorang pemuda. Bahkan nak bagi tahu handsome-nya tak handsome-nya Mus'ab bin Umair ni, sehinggakan semua gadis di Makkah Al-Mukarramah kerja duk sebut nama dia ya. Pi gadis nu Mus'ab, pi gadis ni Mus'ab, pi gadis nu Mus'ab. Samalah juga yang berlaku dalam ustaz pun. Pi tanya hak nu Aiman, tanya hak ni Aiman, tanya hak nu Aiman. Aiman tak kisah, bukan Aiman Sabri, Aiman tak kisah. Maka Mus'ab bin Umair pun lagu tu juga. Kamu duk kata ustaz ni handsome dah ni, handsome tak? Dia tak ni jawab. Maka uskut alamat reda, sengap tu tanda dia reda, kata ustaz tu handsome. Bagus, saya ustaz belanja kan. Kamu kata ustaz ni handsome dah, Masya Allah, hidung tinggi macam pakuh burung, telinga keluar semak dah, Masya Allah. Janggut pula seceputnya, janggut seput satu dia panjang. Kadang-kadang ustaz makanan janggut dia keluar macam tu. Kita pada ni bulu hidung ke pak, tengok janggut dia melengkui pada begitu. Tak ada lah macam janggut Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Azhar Idras, Ustaz janggut Azhar Idras. Maka Mus'ab bin Umair, semua gadis di Makkah semua duk sebut nama dia. Kami teringilah nak nikah dengan Mus'ab, kami teringilah nak kahwin dengan Mus'ab, teringilah nak jadi bini kepada Mus'ab, pakat seronok belaka. Dan Mus'ab ni juga keterampilan dia sangat menawan. Sebab tu orang lelaki kena jaga keterampilan dia. Bila orang perempuan tengok, semak macam Ustaz Aiman, semak macam Ustaz Aiman kan. Bagi orang boleh kata lagu tu kira semak dah. Esok try tengok, kalau sebut nama Rosyamno tak apa nak semak lagi lah. Kita semaknya macam Ustaz Aiman, tu kira habis semak dah pakar Ustaz pakai baju tu memang bagi kemas, Masya Allah. Ni jangan pakai baju sekolah tu seminggu dah tak basuh, kola ni Masya Allah kerak tau, kerak ni penuh ni. Ya Allah, peta Nepal ada, peta Algeria, macam-macam peta tu ada, Masya Allah. Tu baru di tengkok ni dilihat ni. Tai pula Masya Allah, sos ada, mayonis ada, black pepper ada, BBQ, Allah Rabbi, macam-macam tu ada. Tang tu saya sini pakai songkokan, ada pakai songkokan, pakai songkok pula Masya Allah. Songkok tompok tanu, tompok tangi, tompok tanu seperti burung, Masya Allah. Songkok ada tu, kot luar kot dalam tak kira dia, hamih tu Masya Allah. Tak pakai apa, safi shela, tak safi shela, hak kalau pingok, hak ni orang perempuan selalu pakai, ustaz pun pakai kat safi shela tu, semak tu pink color, pink color. Maka Mus'ab bin Umair dia ni unggul, keterampilan dia hebat, semak, dan dia hidup dalam keadaan yang mewah. Maka bila dia hidup di Mekah Al-Mukarramah, orang main cerita, wahai Mus'ab, sesungguhnya nanti Muhammad ni Rasul akhir zaman akan ada di Mekah Al-Mukarramah. Orang duk cerita, hari ni orang cerita, esok orang cerita, lusa, tulak, tungging, terbalik, minggu depan, tahun depan, semua orang duk cerita mengenai Muhammad.
Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari Nabi ada sungguh di Makkah Al-Mukarramah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Rumah Arqam bin Abi Arqam, kalau kamu pergi ke Mekah nanti ada rezeki tiba umrah ke, tiba haji ke, kamu lepas daripada tawaf 7 pusingan kamu akan masuk dalam bahagian yang lain, dia panggil bahagian sa'i. Sa'i daripada Safa ilal Marwah. Maka Ummah Arqam bin Abi Arqam di atas bukit Safa. Maka lah ni bila kamu pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam Masjidil Haram tu, tempat sa'i dia buat 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Yang kamu duk tengok dalam televisyen TV Al-Hijrah, orang duk berlari tu, hak tu buat tingkat kedua. Atas tu hak sutuh dia tu, hak apa tak ada bumbung tu tingkat ketiga. Dia ada satu lapis lagi hak bawah tu, Masya Allah, bila kamu sa'i sejuk geli, dia punya suhu dia tu sampai kebah kaki-kaki bila kamu sa'i, terlalu sejuk. Maka yang kita duk nampak ni lepas sa'i tingkat kedua. Maka Ummah Arqam bin Abi Arqam di atas bukit Safa. Maka Nabi pun duk ceramah dengan sahabat dalam tu, tengok-tengok Mus'ab mai masuk, dia pun masuk dengar ceramah Nabi. Bila dengar ceramah Nabi, habis Nabi ceramah, Nabi suar tangan pi dekat Mus'ab bin Umair. Bila Nabi suar tangan dekat Mus'ab, Mus'ab pun sapa tangan Nabi, ambil letak di dada. Bila letak di dada, Nabi pun baca sepotong ayat Quran, maka Mus'ab pun jadi seronok, jadi feeling, jadi seronok, jadi bahagia dengan Nabi. Dia pun memeluk Islam. Maka bila dia memeluk Islam, dia pun duk berulang alik daripada rumah Arqam bin Abi Arqam pi ke rumah dia, pi rumah Arqam, rumah Arqam pi ke rumah dia tiap-tiap hari. Maka satu hari ditakdirkan oleh Allah, Allah nak tunjukkan keislaman Mus'ab bin Umair, seorang musyrikin Mekah yang bernama Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah adalah spy kepada musyrikin Mekah. Maka Uthman dia nampak Mus'ab masuk pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam, dia pun balik pergi cerita dekat mak Mus'ab, nama dia Khunas binti Malik. Khunas binti Malik, bukan Runah. Bukan Runah tu duk Runah rupi no. Tu Runah G ni K. Khunas. Khunah macam kamu duk khunah, duk langgalah duk dah. Sang duk khunah dah, masya-Allah. Tak apa khunah tu kadang-kadang khunah lebih hidung ke dah. Duk lagi tu, masya-Allah, istiqamah lubang hidung lah duk. Tembak bi. Belah ni pula baru ni ustaz nampak bila korek tik hidung ni, nampak baru ni ustaz apa di traffic light tanduk. Ustaz masuk jalan belah kanan nak kena masuk pergi ke jalan ke Kuala Kedah tu, hak sebelah ni yang nak terus ni ada bah satu city liner kalau merah kan, bah mini haksi tu. Seorang hamba Allah ni pajak bayar mak kamu, dia pakai lebay pula, jam tu ya budak ni. Pakai lebay pula, pakai lebay putih, masya-Allah. Dia duduk di kursi belakang beliau. Bila duduk kursi belakang, kaki boleh angkat tak sama pakah dengan apa? Dengan tingkap kan. Dia pun selok dia punya apa? Dia punya sitar tu, dia punya tirai. Bila selok tu duduk dalam ni, duduk tengok orang bawah sudah tu. Duduk korek hidung, masya-Allah. Ustaz kata kat mak ustaz, dia ni macam hidup atas dunia duduk seorang macam orang tak tengok. Masya-Allah, dia korek hidung ni. Tembak. Masya-Allah, volleyball punya, masya-Allah. Kan? Kalau ti hidung tu kamu duk main bola apa, hak jenis main bola hak jenis tekan buat pakai kotak ti hidung dia tak hancur ti hidung dia punya keras, solidnya, color pun A-nya, color hijau macam nak cendil, campur lagu mana tak tabuh, gula merah tak gula merah. Kerap A-nya tu. Mau kata kena tu SPM straight A tu. Kalau kena tu kalah lagi buah kismeh tu. Boleh ke dia ni. Maka Khunas binti Malik mak kepada Mus'ab bin Umair. Maka mak dia bila tahu Mus'ab masuk Islam, mak dia panggil Mus'ab, kamu main sini, aku nak tanya betul ke tak betul kamu dah masuk Islam wahai Mus'ab.
Maka Mus'ab kata, ya mak, cik dah masuk Islam. Maka mak Mus'ab nak penampak muka Mus'ab. Bila dia nak nampak muka Mus'ab, Mus'ab pun baca ayat yang Nabi baca dekat dia waktu pertama kali dia jumpa Nabi yang dia masuk Islam. Dia pun baca. Mak ada gaya nak pelempang, dengar Mus'ab baca ayat Quran, mak dia turun balik tangan. Akan tetapi Mus'ab dia kena kurung dengan mak dia berhari-hari tanpa diberi makanan dan juga minuman. Maka satu hari seorang sahabat mai jumpa, "Wei Mus'ab, jom kami ni nak pergi hijrah ke Habsyah." Lah ni orang panggil Ethiopia, orang kulit hitam tu. Hak duk menang maraton tu, kan? Hak duk menang 4,000 meter lari maraton. Masya-Allah, hak tu geng Ethiopia, hak kurus macam ustaz tu. Kan? Maka Mus'ab bila dengar sahabat ni nak pergi berhijrah, dia pun buat helah, dia pun mohong ruk ni, dia pun terlepas boleh berhijrah dengan para sahabat. Maka dia pun berhijrah dengan para sahabat. Diriwayatkan dia sempat 2 kali ya. Habis dia balik berhijrah dengan sahabat, dia balik mai ke rumah. Mak Mus'ab dia kata, hang ni tak payah buat apa dah, bagi kapal terbang ke, EX5 ke, bagi unta ke, bagi RR ke, bagi apa macam-macam jenis mak nenek lah nak bagi. Hang ikut mana pun tetap nak duduk dengan Muhammad juga. Bagi pilah perempuan cantik pun hang tetap nak ikut Muhammad. Lah ni wahai Mus'ab, hang boleh berambus get lost daripada rumah. Hang bukan anak aku wahai Mus'ab, mak dia kata. Maka Mus'ab pun keluar rumah dia. Itu kali terakhir dia jumpa mak dia. Dia keluar pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar mendapat tarbiyah didikan daripada Nabi. Ditakdirkan oleh Allah, Mus'ab diutuskan oleh Nabi menjadi duta Islam yang pertama. Duta Islam yang pertama. Bila orang tanya siapa duta Islam yang pertama, kamu jawab Mus'ab bin Umair. Ada 2 orang Mus'ab. Yang pertama Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi. Yang kedua Mus'ab bin Zubair, itu tok guru Al-Imam Syafi'i. Mus'ab bin Zubair ni tok guru Imam Syafi'i. Dia mengajar apa? Dia mengajar Imam Syafi'i madah ataupun subjek syair dan juga puisi bahasa Arab. Maka Mus'ab bin Umair ni bila dia diutuskan oleh Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, bila sampai di Madinah Al-Munawwarah, dia dapati tak lebih daripada 12 orang yang memeluk Islam di Madinah. Maka dia pun berdakwah sehingga kan boleh dikatakan semua penduduk Madinah masuk Islam. Dia pun hello ya Rasulullah, boleh main berhijrah. Nabi pun jalan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai saja di border ataupun pintu masuk Madinah, semua penduduk Madinah sambut Nabi dengan apa? Dengan berqasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajab syukur alaina mada'a lillahi da'. Semua sambut Nabi dengan tala'al badru alaina, telah muncullah kepada kami al-badru, bulan purnama, bulan yang bercahaya menyuluh kehidupan kami di Madinah Al-Munawwarah. Maka dipendekkan cerita, Mus'ab bin Umair apabila berlakunya peperangan Uhud. Bila berlakunya peperangan Uhud di antara musyrikin Madinah dengan umat Islam ataupun golongan yang beriman, maka peperangan ni berlaku disebabkan apa dia? Sebab musyrikin Madinah tak puas hati ramainya orang yang masuk Islam. Kamu kena tahu ni sejarah Islam. Sejarah Malaysia pun kena tahu juga, tapi sejarah Islam ni kena letak hal depan. Bila kamu kenal para sahabat, senang kamu nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sekali orang tanya Mus'ab bin Umair, tak tahu pasal duduk sebelah rumah tu. Saya nak Abu Bakar, pasal baca bakar ada buat van di Pekan Abu jam lagu tu. Maka sejarah Islam kena tahu.
Maka bila berlakunya peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair diberikan tugas dia ni. Tugas Mus'ab, dia pegang bendera Nabi SAW. Bukan bendera hijau kuning dah, walaupun hijau kuning menang baru ni. Badrul Bakhtiar bubuh sebiji, ustaz buh sebiji, free kick masuk gol tu. Masya Allah, ustaz punya kaki. Hak tu main dalam game ha. Game pasal ustaz Eli sepak murah ni, sepak patah jenggot tu. Maka Mus'ab bin Umair dia pegang panji ataupun bendera. Maka orang perang punya perang, tengok-tengok tentera Islam terpedaya dengan harta ghanimah ataupun harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musyrikin ketika mana berperang. Mereka pun turun daripada bukit pi dekat ghanimah tersebut. Maka tentera musyrikin naik atas bukit semua pakai panah, mati habis tentera Islam. Maka yang hidup ketika itu ada sedikit saja, dan di antaranya Mus'ab bin Umair. Dia duduk depan Nabi. Ni Mus'ab, ni Nabi duduk belakang. Contoh Mus'ab duduk lagu ni, Nabi duduk belakang lagu ni. Maka Mus'ab ni jadi binting. Orang punggai tu kena dia, orang bubuh tombak kena dia. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang panglima tentera berkuda musyrikin main naik kuda. Dia pun takik tangan Mus'ab belah kanan. Bila takik tangan Mus'ab belah kanan, putih sebelah ni habis tangan dia putih. Maka bendera pun gaya nak jatuh, dia sambak pula tangan belah kiri. Masya Allah. Bila dia sambak tangan belah kiri, orang ni kira nak attack, kira nak shoot dia pergi dekat Nabi SAW, tapi tak kena pasal Mus'ab duduk depan. Ditakdirkan oleh Allah Mus'ab seorang pemuda yang beriman kepada Allah, yang Allah janjikan kepada mereka jannah khalidina fiha, duduk dalam syurga selama-lamanya. Panglima ni demai dekat Mus'ab bawa tombak. Bila bawa tombak yang tajam tu, subhanallah, dia cucuk pergi dekat jasad Mus'ab bin Umair, sehinggakan sejarah dia cerita tombak yang keras tu boleh patah tu. Masya Allah, punya kuat tak kuatnya. Dia cucuk kepada Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab gugur di medan Uhud sebagai pemuda yang beriman dan berjiwa gentar cintanya kepada Nabi SAW. Akhir sekali Nabi pergi tengok jenazah Mus'ab. Sebelum ni Mus'ab seorang yang kaya, baju dia hebat-hebat, Masya Allah. Kalau kita baju Nike ada, Adidas ada, baju apa Katy Perry apa ada tu, Ferry apa ada, orang tu baju BAM ada, baju Boom ada, minyak gamat ada, semua ada baju kita. Masya Allah, punya kaya. Mus'ab pun lagu tu jugalah, baju dia hebat-hebat, subhanallah. Bila dia mati tak ada kain nak tutup tubuh badan dia, sehingga kan bila sahabat tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Maka Nabi kata, lah ni kamu ambil kain, kamu tutup di bahagian kepala dan badan Mus'ab saja. Maka orang-orang tersebut digurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu ni kalau beriman, bertakwa, taat kepada Allah, taat kepada Nabi, insya-Allah kamu pun putra putri akan dapat bertemu dengan Mus'ab bin Umair di dalam syurga, bertemu dengan Sa'labah bin Abdurrahman di dalam syurga, dan juga boleh berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Jadi akhir pada hari ini, marilah sama-sama kita berqasidah tala'al badru alaina. Boleh tak boleh? Boleh ha? Bagi dekah ni rakaman Astro ni. Astro. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لي
lillahi da' tala'al badru alaina min